Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So kita masih lagi continue tajuk kita dalam bab 8 ya, iaitu tentang ketokohan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Yang macam kita memang tahu, Nabi Muhammad ini adalah satu individu yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan, untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Jadi di sebalik ketokohan individu ni, Muhammad juga ada memainkan beberapa peranan yang besar lah ya, dari segi aspek kenegaraan, kemasyarakatan, ekonomi dan juga kepimpinan tentera. So kita lihat satu persatu hari ni apakah peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Right? So Nabi Muhammad ni dia telah diiktiraflah sebagai Rasulullah ya, satu panggilan Rasulullah yang dikira sebagai utusan Allah ataupun pesuruh Allah untuk memberitahu agama Islam itu adalah agama benar ya. Dan Rasulullah ini juga telah menjadi pemimpin yang unggul ya, dan kejayaan baginda ni memainkan peranan yang besarlah sebagai pemimpin negara. Kemudiannya beliau juga ataupun baginda juga merupakan pemimpin masyarakat, pembangun ekonomi dan juga pemimpin tentera. So empat kepimpinan ini ataupun empat peranan ini sebenarnya telah digariskan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Okey, so kita lihat pertama sekali apakah peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara. Okey, yang orange tu kita akan lihat dulu. Okay. So Nabi Muhammad ni sebagai pemimpin negara ni saya kategorikan dua jenis, iaitu dari segi pemimpin tempatan, maksudnya lokaliti tempat asal dia, iaitu Mekah. Okey, dan pemimpin antarabangsa, maksudnya pemimpin dunia. So dari segi kepimpinan tempatan, ketokohan Nabi Muhammad ni dia terselah lah apabila baginda sendiri telah berjaya merangka satu perlembagaan ya. Perlembagaan ini adalah perlembagaan paling tertua di dunia dan pertama di dunia, iaitu Piagam Madinah ya. Dan di dalam Piagam Madinah itu sendiri telah menyatakan bahawasanya orang bukan Islam ni diberi kebebasan. Bebas, kamu nak pilih agama apa, kamu nak pilih adat kamu macam mana, terpulang. Tapi orang Islam perlu ikutlah undang-undang Islam ya. Dan yang ketiga, di sebalik Nabi Muhammad ni sebagai pemimpin negara, baginda telah mempersaudarakan masyarakat Islam ya, di mana baginda telah mempersaudarakan masyarakat daripada Madinah dan juga Mekah, iaitu Muhajirin dan juga Ansar. Dan baginda juga menyatukan orang Islam dengan bukan Islam, khususnya di Madinah dan Mekah. Tak bergaduh. Okey, faham dekat situ? Okey, kita pergi kepimpinan Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara dari skop aspek antarabangsa. Okey, kalau dari segi aspek antarabangsa ni, baginda ni telah berjaya menghantar perwakilan ya, hantar wakil lah, individu, seseorang individu hantar ke negara lain. Okey, contohnya dekat Habsyah. Habsyah tu kawasan Afrika ya, dan juga di Mesir, Byzantium dan juga Parsi. Okey, ada satu cerita di mana di Parsi ni orang pemimpin tempatan tu dia tanya, siapa nama Muhammad ni diletakkan atas nama aku? Dipersoalkan kenapa ya. Di situ kita akan lihat pula dalam cerita tu bagaimana kebijaksanaan utusan tu memberitahu yang bahawasanya Muhammad ini adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi yang kedua. Nabi Muhammad juga merupakan pemimpin masyarakat. Okey, so ketika di Mekah, sebelum peristiwa Nabi ni nak berhijrah ke Madinah ya, Nabi Muhammad ni dah lama dah tekanlah aspek akhlak tu, macam kira attitude lah, akidah, daripada dalaman kita percaya pada Tuhan dan juga syariah.
dari segi perundangan ikut undang-undang Islam, ya. Dan yang kedua, bila selepas sahaja Nabi Muhammad ni berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad ni telah menekankan konsep syura. Apa itu syura? Syura tu dari segi bahasa Arabnya syura. Ya, syura tu perundingan, mesyuarat, meeting. Dan penekanan konsep syura atau perundingan ini dilakukan melalui Piagam Madinah, ya, piagam yang tadi saya sebutkan awal-awal tadi. Dan yang ketiga, baginda ni telah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin Makkah, Ansar Madinah. Campurkan bahawasanya tak ada beza negara. Kita ini adalah umat Islam, kita ini adalah satu saudara. Okey, dan baginda juga berusaha menjadikan Islam ni sebagai satu cara hidup dengan cara menekankan nilai toleransi, hormat menghormati dan mengutamakan keadilan dalam kalangan masyarakat. Sebab apa? Inilah nilai positif, nilai-nilai yang baik yang ada pada Islam. Sebenarnya orang lain tak nampak, sebab Islam ni lebih mudah. Dan bila baginda tekankan benda ni dan menunjukkan sifat ini, maka selayaknya lah baginda diangkat sebagai pemimpin masyarakat. Okey. So kita lihat pula peranan baginda dari segi skop ekonomi. Maksudnya dia yang develop ekonomi negara-negara Islam ketika tu. Okey, dari segi aspek ekonomi, yang pertama awak akan lihat adalah dari segi perdagangan, bisnes luar lah, dengan hubungan negara luar. Okey, di mana Muhammad ni telah menggalakkanlah perdagangan antara negara Islam dengan kawasan lain. Dia tak kata pun, baginda tak kata pun kena berniaga dekat kawasan Madinah je, tak boleh pergi luar. Tak, baginda tak macam tu, ya. Baginda menggalakkan lagi, sebab bisnes ni adalah salah satu cara macam mana kita nak developkan kita punya kewangan dengan lebih baik. Ya, sumber rezeki yang paling hebat adalah daripada bisnes. Okey, so yang kedua, kenapa? Sebab dari segi kedudukan Madinah itu sendiri yang strategik. Strategik ni maksudnya lokaliti dia sangat bagus. Kenapa saya kata lokaliti Madinah ni bagus? Sebabnya Madinah ni dia terletak di laluan antara Yaman dengan Syam, Syria, yang menjadikan aktiviti perdagangan di Madinah tu makin lama makin bertambah maju. Sebab dia laluan di pertengahan antara negara-negara yang memang aktif dalam bisnes. Okay, so bila dah jadi laluan yang strategik, maka dia akan jadi laluan utama pedagang. Pedagang memang akan lalu ke Madinah. Jadi situlah macam mana Madinah tu boleh develop, ya. Dan yang terakhir, baginda sendiri menggalakkanlah hubungan luar dengan semua negara, ya. Okey, so dari segi aspek pertanian pula, di mana baginda menggalakkanlah semua orang Islam ni perlu bekerja keras dan juga aktif. Dan mesti ikut berasaskan prinsip ekonomi Islam. Apa prinsip ekonomi Islam? Okey, di mana ekonomi Islam ni kita lihat mesti dapatkan sumber yang halal, tak boleh syubhah. Syubhah ni macam ragu-ragu, tak boleh. Okey, mesti dapatkan rezeki yang halal. Mesti adanya kerja sungguh-sungguh, tak boleh kerja main-main, ya. Dan juga tak boleh ada penindasan ataupun riba. Contoh, sepatutnya harga jualan kangkung tu RM1, tapi awak sengaja naikkan dia punya timbangan, senyap-senyap je tambah timbangan RM2 bawah tu. Jadi ianya merupakan satu penindasan. Dan riba ni lebih kurang macam ni, awak menambah-nambah harga. Contoh, saya nak jual kangkung tadi RM1, okey, patutnya RM1, tapi bila B jual, dia jadikan sampai RM2.5. Itu namanya riba. Faham, ya? Okey, so kita pergi pembangunan ekonomi yang seterusnya dari aspek pengurusan tanah. Nabi juga galakkan membangunkan semula tanah yang terbiar. Tak boleh biarkan saja tanah yang telah digunakan biar macam tu. Tak boleh. Tapi hasil tanah tu sebenarnya boleh lagi dibangunkan dengan beberapa kaedah lain. Dan baginda ni menggalakkanlah masyarakat menebus semula tanah yang tergadai kepada kaum Yahudi. Okey. Dan aspek yang terakhir adalah membangunkan pasar. Ya, pasar
di mana pasar tu namanya adalah Suq Al-Ansar, ya. Dan Nabi Muhammad cadangkan agar Abdul Rahman bin Auf, ya, untuk bangunkan sebuah tempat jual beli, di mana tempat jual beli inilah akan membangunkan ekonomi umat Islam. Okey, dan bila berjaya sahaja pembangunan pasar Suq Al-Ansar ni, maka ekonomi umat Islam ni makin mencanaklah, makin menaiklah, ya. Tapi tak bermakna dengan adanya pembangunan pasar Suq Al-Ansar ni akan menindas orang Yahudi. Tak. Ia tetap berniaga secara adil, tetap berniaga secara saksama, tanpa ada penindasan, tanpa ada riba, ya. Okey. Dan kita lihat juga peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tentera. Okey, dari segi aspek kepimpinan baginda sebagai seorang panglima tentera atau pemimpin tentera, di mana baginda ni tekankan konsep jihad. Apa itu jihad? Jihad ni apa? Kita selalu dengar cakap jihad fisabilillah, jihad fisabilillah, di mana jihad ni sebenarnya satu perjuangan untuk menegakkan agama Islam yang suci, ya, mempertahankan bangsa, mempertahankan tanah air. Okey, so jihad ni adalah satu unsur yang sangat penting lah, di mana perlunya ada kesungguhan, kena ada dedikasi dalam melakukan sesuatu. Contoh, awak nak belajar, awak kena ada kesungguhan, awak kena ada dedikasi nak buat tugasan. Itu adalah jihad. Faham, ya? Okey, so dan disebabkan inilah setiap umat Islam ni digesa supaya berusaha bersungguh-sungguh untuk tuntut ilmu, mempertahankan maruah diri dan juga kesucian Islam, ya. So, selain daripada aspek konsep jihad, baginda juga kata kalau nak berperang mesti setelah diancam. Kalau nak berperang mesti kerana agama. Kalau nak berperang mesti kerana umat. Kalau umat tu ditindas oleh bangsa yang bukan Islam, boleh berperang. Dan kalau nak berperang mestilah kerana negara. Okey, kerana apa? Sebab demi menjaga kesucian agama dan kesejahteraan sejagat. Bermakna perang ni tak boleh buat sesuka hati. Perang ni mesti ada sebab. Sebab kenapa? Okey, so baginda ni juga pernah mengetuai perang. Okey, antara perang yang pernah baginda sertai adalah perang Badar, Uhud dengan Khandaq, ya. So baginda ni telah menunjukkanlah satu sifat kepimpinan dalam ketenteraan, menunjukkan akhlak yang mulia semasa berperang, ya. Dan tentera Islam ni dilarang membunuh sesuka hati, tak boleh. Kalau kamu nak bunuh, kamu kena ada sebab, dan tak boleh memusnahkan tumbuhan, tanaman. Ini tak, bagi lawan perang, pergi tebas semua pokok, pergi potong semua pokok, tak boleh, ya. Dan bagi tentera Islam itu adalah satu larangan keras yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan baginda ni mendengar juga pandangan orang lain dalam nak mengaturkan strategi peperangan. Maksudnya perang yang baginda join tu adalah bukan 100% perang daripada idea baginda. Baginda terima idea daripada luar, buat penambahbaikan dan hasilkan satu strategi peperangan yang mantap, ya. Faham dekat situ. Okey, dan yang ketiga, baginda ni mengatur strategi peperangan dengan berkesan, di mana semasa Muhammad dengan orang Islam ni nak di Madinah, mereka ni di Madinah kan, tiba-tiba baginda rasa macam teringin nak pergi menunaikan haji, nak ke Mekah. Jadi ketika inilah Muhammad dengan orang Islam nak ke Mekah dan buka semula kota Mekah tersebut. Jadi baginda ni telah membahagikanlah pasukan tentera baginda kepada beberapa pasukan. Okey, dan ikutlah di kawasan utara ada pasukan tentera mereka, selatan ada, timur dan sebagainya, ya. Okey, so kita pergi yang seterusnya. Ini adalah gambaran di mana lokasi peperangan bagi perang Khandaq yang disertai oleh Rasulullah, ya. So awak lihat di sini, di mana strategi peperangannya adalah dengan menggali lubang ataupun parit, ya. Saya besarkan sedikit. Okey.
Ini di mana kawasan terlibat adalah kawasan pergunungan Al-Wabrah, okey, Bukit Asir. Okey, boleh lihat sendiri. Ini pasukan tentera. Barisan 1,000 tentera musuh daripada Mekah. Nampak? So ini barisan tentera Islam ada 3,000. So dekat sinilah di mana wujudnya kebijaksanaan dalam mengatur strategi peperangan. Okay, dan kita lihat yang kedua, gambaran kedua, di mana macam mana kita nak kata, di mana pembukaan semula kota Mekah itu terjadi, ya. So pembukaan kota Mekah ni telah dipimpinlah oleh pasukan Nabi Muhammad SAW, pasukan Khalid Al-Walid, Qais bin Sa'ad bin Ubaidah, pasukan Zubair bin Awam, dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Okay, so mereka ada strategi mereka sendiri, mereka ada kedudukan mereka sendiri. Maksudnya tentera tu dipecah-pecahkanlah kepada beberapa pasukan. Okay, so apa yang boleh saya simpulkan di sini adalah sememangnya kita boleh nampak, ya, betapa unggulnya Nabi Muhammad SAW ni sebagai pemimpin negara, pemimpin masyarakat, sehingga kan menjadi pemimpin tentera, ya. Dan baginda telah berjaya mewujudkan kestabilan politik, kemajuan ekonomi, kehidupan yang aman dalam semua kaum. Okey, baginda ni bukan saja tumpukan pada hal akidah, tapi dia juga pentingkan hal duniawi. Maksudnya bukan saja untuk kehidupan akhirat, kehidupan selepas mati, tapi saja kehidupan yang ada sekarang ni lah. Jadi kita sebagai masyarakat ataupun umat yang ada sekarang, kita patut contohi akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian kita. Okey. Jadi kepimpinan baginda ni kita boleh jadikan sebagai teladan lah dalam memantapkan jati diri kita. Sebab kepribadian Nabi Muhammad SAW ini adalah sifat yang sangat mulia, sangat baik, dan harus dicontohi oleh semua orang. So saya hentikan setakat ini dahulu. Kita akan sambung pada topik yang seterusnya nanti. So please stay safe, please stay at home. Keluar hanya bila perlu. Jangan lupa sanitize your hands, pakai mask. Bye. Assalamualaikum.